Assalamualaikum, apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Selamat Hari Raya semua, kan? Um, saya nak bawa korang jalan-jalan sekejap dekat kebun dapur saja yang semak sangat ni. Kan? Maklumlah, sepanjang puasa saya tak usik langsung kebun dapur ni. Saya cuma siram sekejap, lepas tu saya biar. Sebabnya bila rumput dah naik, tekanan matahari tu dah kurang. Jadi orang boleh survive. Pokoknya kalau hujan 4 hari sekali tu is okay lah maksudnya. Tapi sekarang dah melarat. Selepas raya sampai hari ni saya masih belum usik apa-apa. Dan rumput macam gila sangat. Kan? So siapa yang keadaan kebun dia sama macam saya, so bila kita nak sama-sama buat operasi kita punya kebun dapur ni, itulah sebabnya bila raya puasa, tak lama lagi raya haji pula kan. So saya sebagai orang yang menjahit, so ada dah apa tu untuk stok jahitan untuk raya haji punya. So saya tak plan lagi bila saya nak clear up saya punya kebun dapur ni. Tapi jangan pandang rendah tau. Sebab walaupun dia semak macam ni, dia still ada something. Sayur-sayur yang sebelum ni masih ada. So alhamdulillah Allah jaga semua sepanjang puasa. Ada yang saya masih boleh ambil buat sayur. Ada yang tak ada rezeki langsung. Ada yang memang tak jadi apa-apa. Tapi dia still bermanfaat sebab pokok dia saya boleh bagi kat saya punya ternakan ke, kat kambing ke, boleh buat kompos ke, kan. So macam kat sini saya still ada pokok kailan dengan pakcoy. Walaupun diorang tak berapa nak cantik, tapi diorang still kita boleh makan. Okay, kailan. So ada sawi hijau kat situ. Pokok kunyit sangat gemuk sebabnya bila banyak rumput kan, dia macam dia boleh membesar lah dia punya ubi tu, jadi dia gemuk kan. Macam halia kurang sikit gemuk. Dia kurang. So kat sini ada pokok padi. Ni pokok padi. Tapi diorang di dalam ni lah, dalam rumput ni. Tak tahu lah diorang survive macam mana. Dia memang survive sendiri. Saya memang tak usik, tak siram. Siram jugalah sebab saya nak clearkan saya punya air kolah ikan saya tu. Saya clearkan. So saya just biar macam tu. Saya letak pipe, saya letak dan biar dia macam tu je. Saya tak disiram betul-betul lah. Macam tu. Tu pokok jagung dah mati kat situ. Ni pokok jagung juga dah mati kat sini. Nak kena harvest ni bagi kat kambing. Ni ada pokok kesum, pandan. Diorang ni hari tu dah kritikal sangat hari tu sebab saya tak keluar rumah 2 hari 3 hari, panas pula. Saya siram jugalah kan, ada yang saya siram secara emergency. Saya bukan betul-betul siram satu-satu. Kan. Lepas tu pokok sorghum pun dah teruk sangat. Kacang botol dah mula buah. Sebelum ni diorang tak buah, diorang baru nak besar semula. Pokok labu kat sini dah mati sebab buah dia dah buruk, dah kena lalat buah. So saya cuma dapat dia punya biji je. Saya tak dapat makan lah buah labu tu. Kacang botol dia dah besar. Kat sini ada keladi tapi dah kena tutup dengan ni. Ya Allah, saya nak gatal tangan sebenarnya nak kemas, tapi saya tak boleh lagi. Saya still ada jahitan yang urgent nak kena siapkan minggu ni. 2 hari ni, maksudnya 2 hari akan datang saya kena post dah baju tu. Jadi saya tak boleh nak buat kerja kebun ni. Sebabnya diorang berselisih waktu mengurus tu. Berselisih. So kat sini ada apa entah kemarin. Dah mati dah saya rasa. Pokok timun. Tu pun ada jagung juga. Sorghum putih, sorghum merah. Ni ada cukur manis.
Kat sini pun ada pokok kucai dengan pokok lada. Ni tengok saya punya pokok bunga ros saya dah. Dia dah sihat tengok. Saya tak siram beria pun, tapi dia membesar dengan baik, alhamdulillah. Sebabnya rumput-rumput tu dia bantu cover bawah tu kan. Jadi dia tak panas, jadi dia boleh lah, dia cukup air walaupun kita tak siram. So kat sini ada pokok sorghum. Tak nampak dah pokok apa yang ada. Kat sini memang dah kosong dah sebenarnya. Dah tak ada apa, saya tak ada letak apa-apa benih. Lepas tu ni pokok, tengok pokok ros saya ni. Alhamdulillah, tengok. Kalau jaga beria, siram apa semua, tak ada nak gemuk macam ni tau. Gemuk ni, saya kata dia gemuk. Saya tak pernah ada pokok, maksudnya pokok ni lah, CCB ni. Dia gemuk macam ni, berbunga beria. Lepas tu banyak dahan dia. Dahan dia yang tumbuh tu serentak banyak macam ni. Kalau tak satu je. Kan sedih nak bagi kita dahan baru. Ni. Tengok ni nak bunga. Ni bunga. Ni bunga. Kat situ pun ada tu yang dah berjala-jala dah. So kat sini ada kunyit. Tengok saya punya ni. Tinggi dah. Hari tu puasa tak tinggi macam tu pun. Hari tu masa puasa takat ni je. Raya dah naik sampai atas, tak perasan saya. Betul. Tengoklah mana ada putus-putus. Straight je sampai atas. Alhamdulillah besar dengan baik kan. Ni kunyit dah gemuk. Oi, gemuk. Orang tak jaga gemuk pula ya. Bila orang jaga beria, kemas kan, tak ada rumput, tak nak dia besar. Kan ni ada pokok bunga ros sini ni, mana entah. Ada ni dia menjalar kat tepi. Ni. Penuh dengan ni, kena tindai, nak kena cantas semula ni biar dia naik belah atas. Hari tu saya tak halakan dia punya aluk, tak bagi dia orang tali kan, jadi dia membesar, dia merebak tu suka hati je. Nanti nak kena bahal ke atas sikit bagi tali. Ni sunflower dah nak kena ambil sangat sebenarnya. Hari yang saya dah ambil, yang saya dah panggang dan saya dah nikmati, alhamdulillah, syukur sangat dapat rasa daripada hasil tanaman sendiri. Ni bawah tu ada pokok kucai. Serai saya dah ambil 2 kali, 4 kali dan jual. Ada asparagus. Ni pokok terung. Ni tak sempat ambil, dah rosak macam ni. Pokok embong ni dah nak mati semula dah kan. Punyalah. Kat sini ada pokok kucai dengan pokok padi. Ni pokok padi. Tak silap saya lah, itulah pokok padinya. Macam tak pula. Sebab dia kena tindan dengan ni kan, dengan mama ni. Oh ni sacak inci. Sacak inci dah tinggi dah tak sampai tangan dah. Kan. Ni pokok durian Belanda. So kat sini ada kucai dengan pokok padi, tapi tak tu lah, kena tindan apa semua. Ni ada pokok kunyit dengan pokok keledek. Kat situ asalnya ada pokok pegaga air, tapi dah tak ada dah. Dia dah pergi tempat lain, dah berhijrah kat tempat lain. Kat situ dah tak ada nutrien. Okay, so ni dah semak gila. Ni tak ada tanam apa-apa kat sini, tapi dah naik semak. So ni tempat bunga pun macam tu juga, sama juga pokok ros dalam pasu tu, tak jaga beria pun, tapi elok je naik tinggi. Saya tunjuk. Ada macam-macam jenis pokok kat sini. Ada pokok yang dalam body bag. Ada. Sekejap. Ni dia ni lawa je naik besar. Menjala-jala. Tak beria pun. Nak siram-siram pun. Ni tengok punyalah dia naik bunga. Berjambak Alhamdulillah kan. Saja je nak beritahu kan, dia orang ni tak perlu pun beria apa tu perhatian daripada kita.
Kan dia boleh survive sendiri tanpa baja dan air yang kita siram. Dia orang cuma perlukan air hujan. Faham tak? Faham tak? Faham tak sebenarnya alam ni, tanaman ni tak perlukan kita sangat. Kita yang perlukan dia orang. Kan, untuk makan, untuk dapatkan nutrien, untuk mengindahkan suasana macam tu. Kat sini tempat saya tak ada air hujan. Dah penuh dengan azolla. Azolla ni daripada saya punya kolah ikan. Jadi azolla ni dia sampai masa dia akan memupus. Dia macam mana? Nak katakan tak ada baja, ikan kan dia sentiasa membuang kan. Jadi akan sentiasa ada baja. But ni dia ada sampai masa kita nak kena pindahkan dia kat tempat lain, lepas tu baru kita masukkan semula dekat tempat yang tu. Tempat yang sebelum ni, macam tu. Dia tak nak. Kalau ikutkan ni, mana ada baja sangat. Maksudnya air ikan yang last saya isi, lepas tu penuh dengan air hujan je. Lepas tu tak ada. Azolla tu dia penuh lah kat sini kan. Saya tak boleh nak buang yang ni sebab yang kat dekat kolah ikan tu dah habis. Tak ada yang survive pun. Dia macam dia tak ada nak pindah macam tu. Saya tak faham, tapi dah 2-3 kali saya bela dia orang. Saya perasan tu. Saya sebelum ni pernah hampir tinggal setapak aje azolla. So jadi saya itulah, bila macam ni saya biarkanlah kan. Sentiasa berjaga-jagalah, bila sampai masa dia nak memupus tu kena alihkan, standby kan. So saya minta maaf sangat kat korang yang mana mengharapkan saya sebagai seorang yang suka berkebun kan, memiliki kebun yang sentiasa kemas dan cantik kan. Tapi realitinya sebenarnya tak kan. Saya sebagai sepenuh mahasiswa rumah dan ada mengambil side income dengan gunting rambut dan menjahit. Jadi kebun dapur ni memanglah saya nakkan kebun yang cantik kan. Tapi saya tak dapat nafikan kan, sebenarnya rumput-rumput pun diperlukan untuk diorang punya keseimbangan ekologi, macam tu. Kita tak boleh nak kata ini milik kita kan, sebab kebun dapur ni kita bukan bekerja dengan benda mati kan, kita bekerja dengan benda hidup. Jadi sometimes tu saya rasa perlu sekali biarkan dia naik rumput dan kita clear kan, tu kita gunakanlah untuk tanam apa yang kita nak. Tapi kita kena give and take dengan alam ni macam tu kan. Sebab ni saya perasan saya punya terung sebelum ni saya tak merasa yang cantik, siap dalam tu hitam lagi. Tapi masa awal-awal rumput naik tu, masa awal-awal puasa tu, saya dapat terung yang cantik kan. Ada 3 biji yang lawa, yang saya boleh nikmati, boleh masak macam tu untuk berbuka. Kalau sebelum ni tak, dia macam serangga tu macam tertipu. Masa tu saya punya pokok embong tu meriah sangat. Meriah, dia orang baru start nak berbunga, jadi dia orang meriah sangat. Serangga ni macam tak jumpa buah terung tu. Jadi saya rasa macam kita sebenarnya memerlukan satu sama lain macam tu. Maksudnya pokok ni pun dia perlukan pertolongan dari spesies yang lain, jenis yang lain untuk bantu dia, untuk halang daripada serangga. Macam tu. Sebab tu saya, kalau nak kata saya tak sayang ke biar saya punya kebun dapur macam ni, 50-50. Pertamanya sebab saya sedih, saya tak boleh nak fokus dengan diorang kan, dengan proses diorang dengan komposnya terbengkalai kan, semualah hal-hal menanam tu terbengkalai macam tu.
Tapi saya juga seronok sebab sebenarnya rumput ni saya perlukan diorang. Saya perlukan diorang untuk maintainkan kualiti tanah, kualiti environment kan. Suasana dia. Lepas tu pula masa puasa tu kan panas. Kalau saya merumput, kesianlah tanah saya kan. Lepas tu dah lah terbogel kan. Lepas tu nak kena siram kan. Lepas tu dengan air yang dia tak suka pula tu. Air paip diorang tak suka sebenarnya. Air paip tu dah ada kimikal. Tapi nak macam mana kita ada air paip je. Sebabnya tak hujan kan. Macam tu. Apapun moga moga dikuatkanlah kan untuk fokus mula dengan kebun dapur. Tak lama dapat 3 bulan jadilah kan untuk TikTok kan diorang. Maksudnya merumput, kompos, lepas tu untuk tanam kan. Selepas 3 bulan tu boleh biarlah. Biar sekejap boleh fokus untuk menjahit kan. So kalau korang yang berminat untuk menanam, jangan ragu-ragu. Tanam je apa-apa sekecil-kecil pasu ke kan, hingga sebesar-besar pasu, sebesar-besar area. Tanam je apa tanaman yang mudah kan. Belajar just, walaupun first belajar untuk menikmati proses menanam kan. Kadang-kadang kita nak result tapi proses kita nak enjoy kan. Macam saya jugalah sebenarnya kan. Kalau korang pun sama macam saya, masih tak boleh nak menguruskan kebun dapur, you not alone kan. Kita sama-sama dalam keadaan yang sama kan. Tapi moga kita sama-sama kuat untuk menguruskan apa yang kita suka, apa yang menjadi ketenangan dalam hati kita, apa yang menjadi impian kita kan. Walaupun kita buat sikit-sikit, insya-Allah dimudahkanlah semuanya. Okay, insya-Allah jumpa lagi dalam video akan datang. So jaga diri baik-baik kan. Walaupun kita dah dekat end di penghujung pandemik kan. Walaupun jaga diri, jangan makan keterlaluan sebab yalah kita tahu kan kebanyakan penyakit daripada perut, dan perut tu datangnya daripada apa yang dalam perut tu adalah daripada apa yang kita makan kan. Maklumlah raya-raya ni kondang banyak sangat makan kan. Jadi sama-sama kita jaga diri. Okey, insya-Allah jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye.